Kerosakan alam disebabkan tangan manusia. Telah jelas kerosakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian daripada akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum 30:41. Mari kita ke slide seterusnya berkenaan dengan pencemaran. Pencemaran tanah. Salah satu punca berlakunya pencemaran tanah disebabkan pembuangan sisa toksik yang diserap oleh tanah. Selain itu, boleh juga disebabkan oleh penggunaan baja kimia yang berlebihan akan merisikokan hidupan akuatik. Aktiviti meratakan tanah juga menyebabkan kesan berlakunya tanah runtuh. Seterusnya kita beralih kepada antara contoh-contoh pencemaran air yang telah diakibatkan oleh perbuatan manusia. Okey, baik. Yang pertama, antara contoh-contoh pencemaran air ialah pembuangan bahan kimia yang berlebihan ke dalam laut, sungai dan juga tasik. Hal ini sangat berisiko menyebabkan kehidupan akuatik terjejas, contohnya seperti ikan dan juga tumbuhan-tumbuhan yang hidup di kawasan tersebutlah. Seterusnya, pembuangan najis binatang yang tidak terkawal sehingga menyebabkan najis tersebut mengalir ke dalam air sungai dan juga tasik. Hal ini juga boleh mengakibatkan air disita akibat berlaku pencemaran sumber air. Okey, yang terakhir sekali, pembuangan bahan yang tidak larut ke dalam laut, sungai dan juga tasik. Okey, hal ini sangat berisiko tinggi menyebabkan pencemaran kimia dan juga fizikal berlaku. Baiklah, pencemaran yang ketiga pula ialah pencemaran udara. Apakah punca-punca berlakunya pencemaran udara? Yang pertama ialah pelepasan asap kenderaan. Yang kedua pula ialah pembakaran hutan secara terbuka. Hal ini demikian kerana pelepasan asap daripada pembakaran hutan maupun asap kenderaan menyebabkan ruang udara kita dipenuhi dengan gas-gas yang sangat berbahaya untuk kesihatan. Pencemaran udara ini telah menyebabkan berlakunya kesan-kesan negatif. Antaranya ialah jerebu. Jerebu yang telah berlaku pada tahun 2015 telah mengakibatkan berlakunya pengisytiharan darurat. Hal ini kerana ruang udara kita dipenuhi dengan debu yang sangat-sangat kotor sehingga menyebabkan kesukaran melakukan aktiviti seharian. Yang kedua pula ialah penyebaran penyakit berjangkit. Seperti yang kita dapat lihat, ketika berlakunya jerebu, berlakunya penyebaran wabak penyakit katarak, iaitu kegatalan pada mata dan menyebabkan mata menjadi merah. Yang ketiga pula ialah hujan asid. Hujan asid ini berlaku apabila berlakunya kenaikan wap air ke atas awan yang mengakibatkan awan telah menyejat air-air yang tercemar. Hujan asid juga akan mengakibatkan berlakunya hakisan pada dinding bangunan dan menyebabkan cat-cat pada bangunan tersebut tertanggal. Pencemaran alam sekitar akan menyebabkan kemusnahan alam dan ekonomi. Kerosakan di muka bumi hasil kekuasaan manusia. Antara kemusnahan alam hasil kekuasaan manusia ialah pencemaran air. Pada 7 Mac 2019, negara kita dikejutkan dengan kejadian pencemaran sisa bahan kimia sehingga menjejaskan kesihatan orang awam susulan pembuangan sisa toksik di Sungai King Pasir Gudang Johor. Rentetan daripada peristiwa itu, beberapa sekolah dan tadika berdekatan kawasan itu terpaksa ditutup selepas ramai pelajar mengalami sesak nafas, pening loya dan muntah. Apa yang boleh kita lihat di sini ialah bencana melanda dunia hari ini adalah kesan perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab.
Setiap penyakit ada penawalnya yang mustajab. Setiap masalah juga ada jalan penyelesaiannya yang berkesan. Oleh itu, pihak berkuasa seharusnya sentiasa membuat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang melakukan aktiviti pencemaran air agar mereka tidak lagi memandang enteng kesalahan ini dan tidak lagi mencemarkan air sesuka hati. Okey, di samping itu, media massa juga menggalaskan kewajipan untuk menyebarluaskan informasi berkaitan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan air di bumi Malaysia ini agar rakyat di negara kita cakna betapa bahayanya ancaman pencemaran air. Akhir sekali, pemantauan terhadap kualiti air di negara kita juga hendaklah kerap dilakukan agar pencemaran air dapat ditangani dengan segera supaya terjadi pencemaran air di Sungai Kengkeng tidak lagi berulang. Perkara ini diperkukuhkan lagi dengan pepatah Melayu yang berbunyi mencegah lebih baik daripada mengubati. Secara tuntasnya, lampu Aladin tidak akan bersinar sendiri, tapi Aladin lah yang akan menggosokkannya terlebih dahulu. Okey. Pepatah lain juga ada menyebut kalau tak dipecahkan uyung, manakan dapat sagunya. Oleh itu, semua pihak perlulah melaksanakan tanggungjawab masing-masing secara istiqamah dan konsisten dan bukannya sekadar melepaskan batuk di tangga. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang pencemaran alam sekitar yang membawa kepada kemusnahan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi akan merundum akibat sumber alam sekitarnya yang rosak dan tercemar. Sebagai contoh, sektor pelancongan yang kian mundur kerana alam hijau semakin tercemar dari saban hari ke hari. Apa yang memilukan lagi apabila segala perbuatan tersebut dilakukan oleh aktiviti manusia yang tidak berperikemanusiaan. Yang kedua, kemusnahan biodiversiti dan ekosistem di bumi kita telah menyebabkan aktiviti pelancongan terbantut atau disekat. Hal ini kerana khazanah negara, iaitu flora dan fauna yang dahulu sering menjadi tetapan para pelancong kini semakin pupus di muka bumi ini disebabkan beberapa aktiviti manusia yang tidak bertanggungjawab seperti pembakaran hutan dan penebangan pokok secara berleluasa. Oleh demikian, pelancong kurang tertarik untuk mengunjung ke negara kita. Disebabkan masalah tersebut, berlakunya penurunan wang pendapatan negara. Cara mengatasi kemusnahan ekonomi. Pihak kerajaan mempraktikkan penggunaan teknologi hijau dalam kalangan masyarakat agar dapat meminimumkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Hal ini bertujuan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar dan menjamin peningkatan kualiti hidup generasi akan datang. Sebagai contoh, hotel hijau atau dikenali sebagai Green Leaf Hotel yang terdapat di Malaysia iaitu The Andaman Langkawi, Kedah dan Shangri-La Tanjung Aru Resort. Menurut kajian yang dijalankan oleh Inisiatif Alam Sekitar Antarabangsa dan Hotel Acre, 90% pelancong lebih memilih untuk menginap di kediaman mereka yang berteraskan konsep hijau sepanjang percutian. Hal ini dapat mengekalkan hubungan dengan pelancong iaitu dengan menyemai hasrat para pelancong untuk datang menginap semula di hotel ini pada masa akan datang. Pendidikan 4R. Pendidikan 4R merupakan amalan yang harus diterapkan dalam diri setiap manusia. Pendidikan 4R terdiri daripada reduce, reuse, recycle dan replace. Reduce memberi maksud mengurangi. Sebagai contoh, kita mengurangi penggunaan barang yang hanya sekali pakai. Reuse memberi maksud guna semula. Sebagai contoh, kita menggunakan tin-tin yang telah dipakai sebagai tempat menanam pokok. Recycle pula memberi maksud kita semula. Tamsilnya, kita menukar sampah organik kepada kompos. Replace memberi maksud ganti. Sebagai contoh, kita membawa kotak bekal sendiri sebagai tempat letak makanan. Terdapat banyak kesan pendidikan 4R yang dapat kita saksikan. Antaranya, sifat tanggungjawab dapat diterap dalam diri setiap manusia. Hal ini dikatakan demikian kerana sikap tanggungjawab dapat melahirkan seorang insan yang berpersonaliti unggul. Sebagai contoh, memang menjadi tanggungjawab kita mengutip mana-mana sampah yang kita lihat di sekeliling kita untuk memastikan kawasan itu bersih dan harmoni. Untuk itu, ibu bapa haruslah mendidik anak mereka sejak kecil lagi supaya mereka sudah terbiasa dengan gaya hidup yang positif ini.
Seterusnya, sifat cakna dan peka yang tinggi ditunjukkan oleh pihak kerajaan. Hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan memikirkan kebersihan di setiap kawasan di bumi ini dengan baiknya. Sebagai contoh, kerajaan menubuhkan satu persatuan kebersihan dan memperbanyakkan tongkiter semula. Ini membuktikan bahawa kerajaan juga turut menitik beratkan pendidikan 4R dalam kehidupan setiap masyarakat. Apabila banyak kawasan yang cantik di negara kita dapat diwujudkan, ini sekaligus menarik minat pelancong luar mengunjungi negara kita dan meningkatkan pendapatan negara. Dengan peningkatan ekonomi yang baik, kerajaan dapat menambah baik kebersihan di negara kita. Pendidikan 4R dalam melahirkan personaliti unggul. Kenapa pendidikan 4R ni sangat penting kepada setiap lapisan masyarakat dalam melahirkan personaliti unggul? Yang pertama, kita dapat menjaga hubungan dengan alam. Sebab apa dikatakan macam tu? Sebab Islam ni merupakan agama yang syumul. Bukan sahaja kita kena jaga hubungan kita dengan Allah, manusia, kita juga kena jaga hubungan kita dengan haiwan, tumbuhan dan juga alam. Yang kedua ialah setiap masyarakat akan lebih peka dan berdisiplin terhadap bahan kita semula. Macam orang tahu nak menguruskan bahan buangan dengan bijak. Perkara ini tak akan menyebabkan alam marah kepada kita. Maksud alam marah tu macam yelah, memanglah bencana tu Allah yang tetapkan, Allah yang tu. Tapi kadang-kadang manusia ni yang cuai. Sebab tu benda tu akan berlaku. Sebab itulah pendidikan 4R ni sangat penting kepada semua orang supaya dapat melahirkan personaliti unggul sekaligus dapat menjaga alam sekitar kita daripada terus dipenuhi dengan segala sampah. Kita juga akan dapat hidup dalam persekitaran yang bersih. Itu sahaja daripada grup kami. Sekian, terima kasih.